bunga melati di tepi taman, dipetik sekuntum, pulang ke rumah. Pemimpin terbaik Nabi akhir zaman, memimpin ummah hingga ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan para hakim yang sudi meluangkan masa untuk kita berkongsi ilmu, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dalam ayat ini, Allah menegaskan penciptaan manusia dengan peranan yang tersendiri, iaitu menjadi khalifah di muka bumi. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah SWT untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Pada hari ini, saya akan berkongsikan 3 sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW ketika Perang Khandaq yang berlaku pada 5 Hijrah. Yang pertama, ketokohan Nabi Muhammad SAW ditonjolkan apabila baginda SAW sentiasa menerima maklum balas dan cadangan daripada para sahabat. Apabila peperangan ini tercetus, lihatlah bagaimana baginda SAW mempertimbangkan dan menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit supaya pihak musuh tidak dapat memasuki ke dalam kota Madinah. Di zaman moden ini, dengan kemajuan teknologi, bukanlah halangan bagi kita untuk terus bermesyuarah dan bertukar pandangan sesama ahli untuk membuat satu keputusan yang bernas. Sebagai pemimpin yang hebat, kita perlu peka terhadap cadangan yang dilontarkan oleh ahli lain. Kerana hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyawirhum fil faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud, dan bermesyuarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Yang kedua, sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW dilihat lagi apabila baginda SAW sendiri yang turun ke medan perang bersama para sahabat. Baginda SAW bukan sahaja memerintahkan para sahabat, bahkan turut serta bersama para sahabat untuk menggali parit sepanjang 2.5 km. Apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini? Sebagai pemimpin yang hebat, kita perlu merasai apa yang dilalui oleh ahli-ahli lain supaya dapat membina kesepakatan sesama ahli dan komunikasi yang baik. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'. Yang bermaksud, dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong kepada sebahagian lain. Lihatlah betapa pentingnya sifat saling bantu-membantu dalam sebuah kelompok untuk mencapai matlamat dan objektif yang diinginkan. Yang ketiga, bayangkan ketika itu cuaca yang amat dingin, perasaan gemuruh, takut kepada musuh, kelaparan kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, bahkan ada kalanya tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Oleh kerana itu, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dan bersenandung dengan baik-baik syair kepada para sahabat. Baginda SAW berjaya menanam semula semangat dan keteguhan iman di dalam diri para sahabat bahawa pengorbanan mereka, perjuangan mereka tidak sia-sia begitu sahaja. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang sentiasa mengingatkan ahlinya bahawa pengorbanan mereka, perjuangan mereka tidak sia-sia begitu sahaja. Bahkan Allah SWT akan membalasnya sama ada di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu kepada jalan Allah, iaitu untuk membela agama Islam. Hal yang demikian amalah baik buat kamu jika kamu mengetahui. Harum mewangi si bunga mawar, harumnya menarik hati si kumbang. Menarik ummah ke jalan yang benar, demi agama jiwa diperjuang. Maka dengan itu, lihatlah sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang ditonjolkan
ketika peristiwa peperangan yang tercetus di dalam agama Islam, khususnya di dalam perang Khandaq. Begitu banyaknya pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk menaikkan nama agama Islam di mata dunia. Apalah salahnya kalau kita sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperingati jasa dan pengorbanan baginda SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.